Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kami akan bentangkan tentang tajuk isu lompat parti di kalangan ahli parlimen di Malaysia. Okey, kumpulan kami terdiri daripada 5 orang. Pertama saya, Muhammad Safawi bin Muhammad Bukti, nombor matrik 266077. Dan seterusnya adalah Puan Yong Hamizah binti Yusof, nombor matrik 266416. Dan seterusnya Encik Muhammad Nazri bin Zinal, matrik nombor 266097. Dan seterusnya Puan Novazila binti Muhammad Nasir, nombor matrik 266169. Dan seterusnya Puan Suntra Fatani Subramaniam, nombor matrik 270901. Saya percaya semua orang tahu apakah yang dimaksudkan dengan politik. Politik adalah satu interaksi atau komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam merangka sesuatu keputusan demi mencapai keinginan masyarakat. Keseluruhannya, politik disimpulkan sebagai satu langkah dalam mengambil tindakan menguruskan perihal perbendaharaan dalam pentadbiran sesebuah negara. Malaysia mengalami isu melompat parti di kalangan ahli parlimen sehingga membentuk pencabulan ke atas amalan demokrasi dan berlakunya pergolakan politik. Istilah lompat parti adalah perbuatan bagi seseorang yang telah dipilih oleh rakyat telah membuat tindakan keluar parti yang dianggotainya. Masyarakat merasai tertipu kerana ahli parlimen tidak melindungi hak rakyat ke atas perjanjian yang dibuat semasa berkempen dan mencerminkan perlakuan yang negatif. Saya Hamizah, saya akan menerangkan tentang definisi lompat parti. Lompat parti didefinisikan sebagai perbuatan beralih kesetiaan oleh seseorang ahli politik atau wakil rakyat daripada satu parti politik kepada parti politik yang lain. Pemakaian istilah lompat parti di Malaysia untuk ahli politik atau wakil rakyat yang berpindah daripada satu parti ke parti lain agak tidak tepat kerana kedudukan mereka di dalam Dewan Parlimen masih sama dan tidak menjejaskan keberadaan mereka. Parlimen Malaysia telah meluluskan pindaan rang undang-undang yang mendapat undian majoriti 2/3 daripada ahli Dewan dengan peruntukan bagi melarang ahli Dewan Rakyat daripada berpindah atau bertukar kepada parti politik yang baru. Dalam sudut bahasa Inggeris, lompat parti ditakrifkan dengan pelbagai istilah. Antaranya ialah floor crossing, party switching dan party defecting. Dua buah negeri di Malaysia yang bertindak mewujudkan peraturan berkaitan larangan lompat parti ini iaitu Sabah dan Kelantan. India, Singapura dan New Zealand, undang-undang bagi menyekat isu lompat parti ini telah diwujudkan untuk melindungi kepentingan tertentu mengikut cara yang tersendiri. Akta A1663 merupakan titik tolak kepada pindaan beberapa perkara dan pasal yang di dalam Perlembagaan Persekutuan berkenaan kebebasan berpersatuan dan keanggotaan Dewan Rakyat serta Dewan Undangan Negeri. Saya ingin menerangkan tentang permasalahan lompat parti yang berlaku di Malaysia di kalangan ahli politik. Sejak akhir-akhir ini, isu lompat parti di kalangan ahli politik di Malaysia sering hangat diperkatakan. Sebagai sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi, Malaysia dilihat perlu melaksanakan satu undang-undang berkaitan dengan isu lompat parti bagi memastikan tiada mana-mana ahli Dewan Undangan Negeri atau ahli parlimen yang telah dipilih oleh rakyat semasa proses pemilihan raya daripada lompat parti atau meletakkan jawatan yang disandang oleh mereka dengan sesuka hati tanpa sebab-sebab yang boleh diterima pakai. Kepentingan undang-undang ini adalah bertujuan bagi memastikan kestabilan politik dan pentadbiran negara untuk jangka masa panjang. Malaysia perlu melaksanakan undang-undang terhadap isu ahli politik yang melompat parti bagi menghalang seseorang yang telah dipilih semasa proses pengundian dibuat oleh rakyat berhenti secara rela tanpa kebenaran yang sah. Negara juga akan mengalami ketidakstabilan politik sepanjang masa jika ada ahli politik memutuskan meninggalkan parti atau meletakkan jawatan yang mereka memperolehi tanpa alasan yang kukuh. Contoh keputusan mahkamah yang salah secara terang-terangan mengenai lompat parti seperti di dalam kes Nordin Saleh lawan Dewan Undangan Negeri Kelantan. Untuk menjamin tiada wakil rakyat bertukar parti, Kerajaan Kelantan dan Sabah meluluskan undang-undang anti lompat parti yang membawa kepada kesulitan ini. Merujuk kes Aduna Properties lawan Bonsum Bonyarin yang disemas semula oleh mahkamah yang sama mendapat keadilan yang diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Persekutuan juga memilih untuk mengaji semula bagi menangani isu negara kita bertukar parti atau mengusungkan kerusi tanpa alasan yang munasabah.
Memandangkan kesan peraturan ini terhadap ketidakstabilan politik dan keamanan sesebuah negara, tidak dapat dinafikan banyak negara juga telah mula mengubahnya. Mahkamah Persekutuan mengambil kira isu ini pada masa akan datang dalam usaha melaksanakan tafsiran baharu yang bersesuaian dengan keadaan dan perubahan negara bagi mencapai kestabilan politik jangka panjang. Lompat parti tidak dilarang di Malaysia kerana ia adalah hak yang dilindungi oleh perlembagaan dan tiada undang-undang khusus yang mengawalnya memerlukan persetujuan Badan Perundangan. Pergolakan politik berlaku apabila Badan Perundangan Negeri iaitu DUN mengubah undang-undang khusus melarang lompat parti di kalangan ahli politik. Merujuk kepada kes Nordin bin Saleh lawan Anwar bahawa setiap ahli majlis yang berhenti atau dipecat daripada partinya kehilangan status sebagai wakil rakyat negeri dan mesti menggantikan jawatan kosong itu. Pemerhatian ke atas Akta Pindahan Integriti Pilihan Raya yang diluluskan oleh New Zealand berkuat kuasa pada 22 Disember 2001 dipercayai bahawa peraturan ini tidak melakukan apa-apa untuk menghentikan lompat parti. Ini adalah serba sedikit contoh yang membuktikan bagaimana satu undang-undang itu boleh gagal dalam menyelesaikan satu masalah. Seterusnya, saya akan menerangkan sedikit berkenaan perkara-perkara yang mempengaruhi seseorang ahli politik itu untuk melompat parti. Isu lompat parti ini bukan satu perkara yang baru dalam landscape politik negara kita. Malahan, pada pendapat kami, ia juga sudah menjadi trend kepada ahli politik ini untuk menukar parti. Pada pandangan kami juga, mereka ini seolah-olah tidak mempunyai pendirian yang tetap dalam melaksanakan amanah yang diberi oleh para rakyat. Pada kami juga, para pengundi akan merasa tertipu dengan tindakan mereka ini. Perkara ini jika tidak dibendung akan memberi kesan yang negatif kepada negara dan kita akan menjadi bahan tertawa kepada masyarakat dunia apabila bercerita tentang politik Malaysia yang tak stabil ini. Selain daripada itu, perkara yang membuatkan seseorang ahli politik itu untuk menukar parti adalah SD ataupun perkataan penuhnya Statutory Declaration. SD ni lebih kepada bentuk pendirian dengan memberi sokongan kepada individu tertentu untuk menerajui atau mencapai majoriti yang dikendaki olehnya. Perkara ini sudah terjadi terhadap kepada PRU yang lepas dan sebelum ini. Selain daripada itu, perlakuan lompat parti ini biasanya terjadi apabila selepas mendapat keputusan pilihan raya umum, di mana ada terdapatnya parti politik yang bertanding tidak mendapat undian majoriti tetapi mempunyai hasrat untuk membentuk kerajaan dan menggunakan jalan belakang dengan mengambil seperti yang kami katakan tadi iaitu contohnya SD ataupun lompat parti. Perkara lompat parti ini perlu dibincangkan di parlimen dan perlu diadakan satu akta yang sesuai untuk membendung perkara ini. Selain daripada itu, perkara yang berkisar tentang keadaan kacau bilau dalam senario politik negara atau chaos ataupun boleh kita katakan juga sebagai krisis dalam politik selalunya berkisar tentang sikap individu tersebut yang di dalam kancah politik dan boleh dikatakan ketidaktentuan pendirian ahli politik itu sendiri. Selain daripada itu, isu rasuah, penyalahgunaan kuasa, pemimpin yang dilantik tidak kompeten dan memberi gambaran yang buruk kerjasama yang terjalin antara parti politik itu sendiri akan membuatkan rakyat muak dengan ahli politik tersebut. Saya akan menerangkan berkaitan tajuk penambahan peraturan baru dalam peraturan pilihan raya bagi mengatasi lompat parti. Okey, yang pertama, kaedah yang dipanggil sebagai recall election telah diusulkan menerusi rang undang-undang di atas pemecatan atas ahli parlimen di mana ia merupakan cadangan untuk langkah awal bagi menyelesaikan permasalahan interpretasi kepada makna lompat parti. Tindakan untuk meneruskan pembentangan terhadap hal lompat parti masih tidak dapat dilaksanakan berikutan alasan yang perlu diperhalusi sebelum ianya dilaksanakan.
Sekiranya perbuatan lompat parti dapat diatasi, ia akan menjamin kestabilan politik sesebuah negara, pembangunan untuk kesejahteraan rakyat serta kelancaran program ekonomi negara dapat diperkiat dengan menuju kemajuan negara Malaysia. Bagi merealisasikan arahan tersebut, ia tidak melibatkan pindaan mana-mana perlembagaan, sama ada perlembagaan persekutuan maupun perlembagaan negeri. Ia hanya memerlukan penambahbaikan kepada satu peraturan baru di dalam peraturan pilihan raya Perjalanan Pilihan Raya 1998. Kaedah baru yang perlu dikemaskini dan perlukan penambahbaikan terhadap peraturan tersebut dengan memasuki dua peraturan baru yang utama, iaitu di mana wakil rakyat yang melakukan lompat parti akan bertukar statusnya menjadi ahli biasa dan tidak lagi mewakili kawasan di mana yang dicalonkan oleh parti asalnya. Yang kedua adalah dengan memasukkan pindaan bagi menghalang mereka yang melompat parti daripada kelayakan hak untuk terlibat dalam apa-apa pengundian terhadap usul undi tidak percaya di dalam dewan yang dikemukakan oleh wakil parti lawan yang berniat untuk menjatuhkan kerajaan berkenaan. Peraturan baru yang perlu dimasukkan dalam peraturan pilihan raya sebagai tindakan pihak SPR dan kerajaan seharusnya membuat pindaan dan tambahan kepada undang-undang pilihan raya. Memandangkan situasi isu politik Malaysia pada masa kini perlukan penambahbaikan. Dengan penambahbaikan peraturan tersebut dapat menjadikan tindakan melompat parti oleh wakil rakyat yang bertindak mengalihkan sokongannya kepada parti lawan tidak mendapat atau memberi sebarang keuntungan dan keistimewaan kepada parti lawannya bagi menambah bilangan majoriti yang bertujuan untuk menjatuhkan kerajaan. Dengan kemasukan dua klausa peraturan tambahan tersebut dalam Undang-Undang Pilihan Raya, sebarang usaha untuk menjatuhkan kerajaan dapat dibendung sekaligus dapat menstabilkan politik Malaysia. Yang terakhir, saya akan menerangkan tentang kesimpulan. Jika lompat parti berlaku, keahlian di Dewan Rakyat akan terhenti serta-merta dan kerusi tersebut mestilah dikosongkan. Larangan terhadap lompat parti ini bukanlah mutlak dan ianya juga tertakluk kepada beberapa pengecualian. Merujuk Perkara 49A-2 Perlembagaan Persekutuan, 3 perkara yang mengecualikan penamatan keahlian seseorang ahli di Dewan Rakyat, iaitu jika parti yang diwakili oleh ahli Dewan Rakyat tersebut dibubarkan atau pendaftaran parti tersebut dibatalkan. Yang kedua ialah jika ahli Dewan Rakyat mendapat kebenaran daripada anggota di dalam parti bagi pelantikan sebagai Yang di-Pertuan Dewan Rakyat. Yang ketiga ialah sekiranya ahli Dewan Rakyat tersebut dipecat daripada parti yang dianggotai. Daripada sudut positif, pindaan perlembagaan ini merupakan suatu usaha yang baik bagi menstabilkan politik di dalam negara, tetapi masih boleh dimanipulasi oleh ahli politik bagi tujuan kepentingan mereka. Pengawalan dan penguasaan penting bagi membendung masalah ini, terutamanya di dalam mewujudkan undang-undang anti rasuah dengan lebih tegas dan tersusun.